Iaitulah perintah berbakti semasa orang tua masih hidup. Tuan-tuan sekalian, untuk menghasilkan ataupun untuk melahirkan generasi anak yang akan hormat mak ayah, maka kita dulu kena jadi anak yang hormat kepada mak ayah kita. Ini bagi yang masih hidup lah ya. Sebab tu dimulakan dengan penulisan wasiat-wasiat Quran, yang mana sentiasa dimulakan dengan surah Al-Isra' yang biasa kita dengar, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Kata Allah, dan Tuhan kamu telah perintahkan supaya kamu jangan sembah selain Allah, dan kamu hendaklah buat baik kepada ibu dan ayah dengan sebaik-baiknya. Keyword yang ada di sini ialah pertama sekali Allah Ta'ala suruh supaya wabil walidaini ihsana, buat baik sebaik-baiknya. Ihsan ni tuan sekalian merujuk kepada perasaan kita faham apa yang orang lain rasa. Ihsan ini merujuk kepada simpati, maknanya kita tahu orang susah tu apa yang dia nak sebenarnya. Orang sakit apa yang dia nak. Jadi yang Allah Ta'ala perintahkan kepada setiap anak ialah dia tahu apa yang ayah dia, yang mak dia rasa dan sepatutnya rasa. Dan kata Allah, Allah sambung lagi, imma yablughanna indakal kibar, iaitulah bila mana salah seorang daripada mak ayah tadi ataupun kedua-duanya telah berusia lanjut. Jadi Allah Ta'ala specify di sini. Maknanya manusia ni bila dia semakin tua, keperluan dia semakin bertambah. Macam budak-budak kecil. Lagi kecil usia dia, lagi banyak benda yang diperlukan. Sebab lagi kecil seorang manusia, lagi lemah keadaan dia. Dan dia akan kembali masa tua nanti, semakin tua usia dia, semakin dia lemah. Jadi semakin dia lemah, semakin banyak benda yang dia perlukan. Kalau usia 30-40 tu tengah-tengah, ke belakang semakin baby semakin lemah, ke depan pun sama juga. Jadi setiap anak akan diuji dengan mak ayah yang semakin, apa nak cakap ya, semakin berat untuk kita jaga. Bukan menyusahkan, semakin berat. Saya tak kata susah, semakin berat. Maknanya hati mereka makin mudah terluka. Diri mereka akan semakin lemah, makin tak mampu. Kalau bulan lepas dia boleh jalan sampai 2 kilometer, bertambah usia makin kurang kemampuan dia. Kalau dulu dia boleh tahan sedih, tapi semakin dia tua dia akan makin kurang kemampuan, dia akan sedih sepanjang masa. Itu maksud Allah SWT. Allah Ta'ala specify sama ada seorang ataupun dua-dua. Memang macam itulah, kadang-kadang seorang tu okey, seorang tak okey, tapi kadang-kadang dua-dua tak okey. Maksudnya dua-dua itu akan jadi ujian yang sangat uji setiap anak. Jadi Allah kata apa? Fala taqul lahuma uff. Oleh itu jangan cakap sebab memang ujian yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita yang jaga mak ayah yang lanjut usia ini, mak ayah tu macam baby. Dia akan buat apa yang baby buat. Baby tak boleh makan sendiri. Baby akan buang air, ikut baby tu nak buang bila-bila masa. Ikut baby tu nak buang kat mana dia nak buang. Jadi semakin tua mak ayah kita, maka semakin baby lah dia. Macam mana baby itu menguji seorang mak ayah, macam itulah mak ayah yang tu akan uji anak-anak. Jadi macam itulah cycle tu sekalian. Pertama kata Allah jangan cakap Yang kedua wala tanharhuma. Jangan membentak, sebab Allah Ta'ala cakap ni, maknanya Allah Ta'ala tahu dah. Allah Ta'ala kan alim, maha mengetahui. Memang akan ada keadaan kita rasa macam nak membentak. Bentak ni apa? Cakap keras. Hentak kaki, hentak pinggan tu masuk bentak. Tanhar ni ialah kita rasa macam nak marah. Memang akan sampai ketikanya situasi-situasi mak ayah kita tu akan buatkan kita rasa macam nak membentak. Tadi cakap nak macam ni,
Tiba-tiba nak macam ni pula. Macam tu lah. Kita belilah aircon sebab dia kata dia panas. Beli aircon, dia kata tak nak. Duit dah keluar 2-3 ribu. Macam tu lah maksud dia. Dan kata Allah Ta'ala lagi, wa qul lahuma, tak cukup dengan jangan kamu kata jangan bentak. Kamu kena cakap dengan mereka berdua ini qaulan karima. Dalam Quran ada 6 qaulan. Qaulan karima, qaulan sadida, qaulan maisura. Tapi karima ni bermaksud kata-kata yang membuatkan orang yang dengar tu rasa dia dimuliakan. Layak perkataan tu. Qaulan karimah ni maksud dia apa? Kita bercakap dengan perkataan yang selayaknya untuk orang tu dengar. Jadi orang tu rasa dia dimuliakan. Memang ada perkataan yang kadang-kadang anak cakap, mak rasa terhina. Ayah rasa terhina. Macam tak layak diucapkan oleh seorang anak. Jadi Allah Ta'ala dah pesan siap-siap. Bila cakap dengan orang tua kita, kaulan tu, kata-kata tu mesti kata-kata yang membuatkan dia rasa layak untuk dia dengar. Yelah, saya nak cakap pun susah juga. Sebab saya masih ada mak ayah. Alhamdulillah, saya syukur. Saya bersyukur saya masih ada mak ayah. Dan kadang-kadang kita cakap elok dah. Tapi cara dia interpret tu pula yang salah. Yang penting, betul sekalian, setiap kata-kata kita itu, biarlah kata-kata yang buatkan dia rasa dia seorang ibu. Layak dia dengar perkataan tu. Dia seorang ayah. Sebab tuan-tuan sekalian, tuan-tuan ni semua berusia lebih, kira dah senior lah. Fakta yang perlu kita pegang sebagai seorang anak, iaitulah mak ayah kita tetap menganggap anaknya budak kecil sampai mati. Macam tu kan. Walaupun anak dia dah besar, anak dia mungkin seorang menteri ke, seorang pengarah jabatan ke, tak kisahlah jurusan A ke jurusan B ke, panglima sekalipun, dia akan tetap jadi seorang mak. Dia akan arahkan anak dia. Dia akan anggap anak dia macam perlu diberi nasihat. Sabar je lah. Di pejabat mungkin kita orang yang paling tinggi sekali, jurusan A. Seorang KSU ke, tak kisahlah kan, yang ada tahap yang sangat tinggi lah dalam jawab awam. Tapi bila balik kampung, mak kita tetap seorang mak. Dan dia nak jadi mak juga. Dia akan bebel kat kita sikit. Dia akan marah sikit. Itu memang jiwa seorang ibu dan ayah. Mereka tetap menganggap anak mereka seorang budak kecil. Sampailah tua. Jadi tuan sekalian, sebab itulah ada perintah-perintah ini. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup dengan itu. Wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kata Allah, rendahkan diri terhadap mereka kedua-dua. Sebab memang macam tu ujiannya. Anak makin lama makin kuat. Makin lama anak tadi statusnya makin tinggi. Sedangkan orang tua statusnya makin rendah. Dulu dia seorang yang hebat di tempat kerja dia. Tapi dah tua, dia bersara. Dia tak mulia macam dulu. Dulu dia kuat. Sekarang tak kuat macam dulu. Jadi itu maksudnya. Anak itu akan diuji dengan kehidupan yang semakin tinggi. Sedangkan mak ayah mereka ni diuji dengan kehidupan status yang semakin rendah. Jadi Allah Ta'ala minta kita rendahkan diri kita di hadapan mak ayah kita. Jadi tuan sekalian, nak lahirkan anak kita yang boleh hormat kita, anak kita tu perlu melihat bapak dia hormat atuk dia. Sebagai contoh yang paling mudah, seorang cucu yang selalu balik kampung, dia akan jadi anak yang balik kampung. Asal dia cuti je, bapak dia bawa balik kampung, jumpa atuk nenek. Dia melihat dengan mata dia bahawasanya, bapak saya ni baguslah. Asal cuti je jumpa mak ayah dia, mana atuk dia. Asal cuti jumpa atuk, maknanya dia melihat dengan mata kepala dia sendiri. Ayah dia seorang anak yang baik, yang tak berenggang dengan atuk nenek. Ataupun kita kata tak berenggang sebagai anak dengan ayah. Tapi kalau kita ada anak kecil, tak pernah balik kampung ataupun balik setahun sekali, itu pun balik macam tu je, jangan haraplah anak kita esok nak buat benda yang tak pernah kita buat. Tiba-tiba je nak jadi anak yang jumpa mak ayah. Tak. Saya perhatikan pengalaman saya, walaupun saya ni taklah umur tuan-tuan jauh sangat dengan saya. Tapi saya perhatikan memang mana-mana orang yang dah berusia ni, bila dia menjadi anak yang baik, masa anak dia kecil tu balik kampung, anak tu buat benda yang sama pada dia. Akan sentiasa telefon dia, sentiasa macam-macam. Sebab orang yang usia macam saya ni, 30-an ke 40-an ni, perangainya pelik sikit. Bagi mereka, kalau bagi duit belanja dah jaga mak. Bukan macam tu. Mak ayah kita bukan harapkan duit kita. Mereka ada duit. Mereka ada duit sendiri kan. Jadi ada anak-anak ni yang usia macam saya, yang generasi baru-baru ni, yang tak menunjukkan sayang mak ayah. Bagi dia, dah bank in, dah lah duit bank in. Saya tak kata salah. Tapi, apalah salahnya sebulan kan ada 30 hari. Takkan tak boleh.
Ambil satu hari, larilah kejap Kedah ke Perlis ke Melaka ke, tak kisahlah kampung masing-masing. Takkan tak boleh 1/30 tu balik sekejap, jumpa mak ayah kita, bagi duit dekat tangan. Sebab mak ayah kita, dia duit tu duit lah, tapi dia nak jumpa anak dia je, itu je. Dia cuma nak tengok anak dia balik jumpa dia. Kalau main bank ini macam bayar gaji, mak Allah cakap, macam semua orang boleh buat. Jiran dia boleh buat dengan dia, tapi yang dia nak ialah anak dia balik. Balik jumpa dia, bagi duit kat tangan. Itu yang saya faham lah, jiwa orang tua macam tu. Kalau setakat bank in ni, semua orang boleh buat. Jiran dia boleh buat, adik dia boleh buat, siapa-siapa boleh buat, menteri boleh buat, BRIM dan sebagainya. Dia nak anak dia balik jumpa dia. Itu yang saya faham lah. Baik. Okey, surah yang kedua ialah surah Al-Ankabut ayat 8. Apa yang Allah sebut? Wa wassaynal insana biwalidayhi husna wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kami wajibkan manusia buat baik pada ibu ayah dia. Bukan pilihan, ni kewajipan. Selagi hidup mak kita dan ayah kita, kita mesti buat baik. Buat baik tadi, kita ulang balik yang pertama tadi. Mak ayah kita merasa diri mereka dimuliakan sebagai seorang mak ayah. Mak saya pun sama macam orang lain juga. Tak habis-habis dengan nasihat dia tu. Kadang-kadang kita rasa dia cakap dah 45 kali dah pada minggu, tapi kita dengar je lah. Sebab memang mak tu macam tu sifat dia. Ayah banyak diam kan. Tapi kadang-kadang ayah kita pun bagi pandangan yang kita rasa, saya tahu dah. Tapi itulah, sebab tu ada perintah Allah, wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Kamu dah tahu ke? Kamu tak tahu ke? Kamu doktor ke? Yang pasti lebih pakar daripada mereka. Bila mak kita cakap, dengar sajalah. Kerana keinginan seorang ibu ayah itu ialah dia nak tengok anak dia dengar cakap dia. Baik. Juga hadis Nabi SAW. Hadis ini dalam Mustadrak Al-Hakim yang sahih. Sahih, syarat ini dia ikut syarat Sahih Bukhari Muslim, tapi dua-dua ni tak ambil masuk dalam sahih dia. Maknanya sahih lah ya, sahih. Baik. Dari Abu Hurairah, okay, hadis ni ada dua isi penting. Isi pertama, isi akhir zaman sekarang ni. Isi kedua pasal mak ayah. Anna Nabi SAW, Nabi pasal apa? Iffu an nisa'in nas ta'iffu nisa'ukum. Saya tak baca dulu yang terjemahan, saya baca yang kedua. Wa birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Kata Nabi, berbaktilah kepada orang tua kamu, nescaya anak-anak kamu akan berbakti pada kamu. Apa orang putih cakap? What goes around come around. Ataupun terbalik lah, saya tak ingat bahasa Inggeris dia. Apa yang kita buat pada mak ayah kita, anak kita akan ulang balik. Anak kita akan ulang balik. Kalau kita asyik telefon je mak ayah kita kat kampung, asyik balik je, anak kita akan jadi anak yang rapat dengan kita. Tapi kalau anak kita tak pernah tengok atuk nenek dia, tak pernah tengok, tak dengar suara, tak apa semua, mungkin kalau ikut hadis ini, dia akan ulang benda yang sama pada mak ayah dia sendiri. Sebab dia tak nampak contoh seorang yang bekerja tapi masih boleh berbakti pada mak ayah. Dia tak nampak contoh. Tapi kalau kita tunjuk pada anak kita yang di rumah itu, kita asyik call, asyik manjakan mak ayah di kampung. So, dia dah biasa melihat dan dia akan buat benda yang sama kepada mak ayah dia sendiri. Baik. Jadi hadis tadi ada dua, saya kata ada dua isi kan. Isi pertama tu, iffu an nisa'in nas, ta'iffu nisa'ukum. Kata Nabi, jagalah kehormatan isteri orang lain, nescaya isteri kamu akan terjaga kehormatan. Bahasa mudah, jangan kacau bini orang, supaya bini kamu tak kena kacau. Ini maksudnya, yelah saya pun, tuan-tuan pun ada office masing-masing kan. Kita rasa kita kacau office mate kita, tapi kadang-kadang isteri kita pun kena kacau. Itu maksudnya. Kalau tak nak sesuatu perkara berlaku pada isteri kita yang tak baik, jangan kita buat benda tu pada isteri orang lain. Hadis ni sangat relevan. Sebab di pejabat-pejabat biasanya pergaulan macam tak terkawal. Biasa gitulah. Makan sama-sama, bergurau sama-sama. Kita buat pada orang, orang akan buat pada isteri kita. Nampak? Hadis ni sebut tiga benda. Jangan buat apa yang kita buat pada isteri orang, isteri kita akan kena. Apa yang kita buat pada mak ayah kita, anak kita akan ulang kepada kita. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW,
Barang siapa yang didatangi oleh saudaranya untuk minta maaf, maafkan. Sama ada benar ataupun salah. Bila mana dia tak lakukan, nescaya takkan datang ke telagaku nanti. Baik. Kemudian hadis yang kedua sama juga dalam At-Tabrani, sanadnya Hasan daripada Ibnu Umar, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Buat baik pada mak ayah kamu, anak kamu akan buat baik pada kamu. Iffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga kehormatan isteri orang lain, nescaya isteri kamu akan terjaga kehormatannya. Maknanya apa yang kita buat pada orang akan datang pada kita balik. Itu maksud hadis tadi tu. Baik. Kemudian penulis kata apa? Dia bagi motivasi pada kita. Sekarang dia kata, sekarang saya nak cerita apa pahala, apa benda yang kita buat ni, apa yang Allah nak berikan kepada anak-anak yang sentiasa berbakti kepada mak dan ayah ni. Maka dia kata apa? Pahala di dunia akhirat. Pertama sekali hadis Nabi SAW. Daripada siapa? Dalam surah Abi Daud, daripada Kulayb bin Manfa'ah. Annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah man abir. Ada seorang yang datang jumpa Nabi, dia tanya, wahai Rasulullah, kepada siapa yang patut aku berbuat baik? Kata Nabi SAW, kepada ibu kamu, kemudian ayah kamu, kemudian adik perempuan kamu, kemudian adik lelaki kamu, dan walimu yang mewakili semua itu. Maknanya susunan itu bermula dengan seorang ibu. Hadis ni biasa kita dengar. Jadi dimulakan dengan hadis yang pertama, iaitulah orang yang buat baik ini akan dapat pahala kat dunia. Iaitulah daripada Anas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man sarrahu ayyumaddalahu fi umrih wa yuzdada lahu fi rizqih falyabirra walidayhi wal yasil rahimah. Ini hadis kelebihan orang yang jaga mak ayah ini. Kata Nabi, siapa yang nak dipanjangkan usia dan ditambah rezeki, maka buat baiklah kepada kedua orang tua dan sambungkanlah tali persaudaraan. Kita duk cari apa cara agaknya saya nak hidup lama. Terus sekalian, memang ini timbul persoalan, apa maksud Allah Ta'ala panjangkan usia? Sebab usia ni sebenarnya fix. Dia dah fix dah. Ajal tu telah dicatatkan, masa je, habis-habis. Saya kan, kalau buka Facebook, saya suka tengok berita kematian. Saya tengok orang tu buat apa semalam, untuk saya berfikir. Saya suka, kebetulan lalu dekat wall saya takziah, innalillah kepada kawan saya, nama. Saya akan buka akaun tu. Saya akan tengok orang yang mati tu apa dia post semalam. So ada sebahagiannya yang post baik-baik pasal solat, alhamdulillah, sempatlah dia post tu. Ada pula bukan tak baik, tapi dia post pasal dia mungkin pergi makan dekat Genting. Saya tak kata salah, tapi saya nak kata, yelah, manusia ni tak tahu mati bila. Kalau dia tahu esok dia nak mati, dia takkan pergi Genting petang ni. Itu maksud saya. Kalau lah dia tahu dia nak mati lagi seminggu, saya akan tengok post dia. Oh, dia post pasal ni. Dia share pasal politik apa semua kan. Kalau dia tahu dia akan mati pada minggu tu, dia takkan share benda-benda pelik tu. Even kita pun, kalaulah kita tahu kita akan mati lagi setahun, bukan lagi seminggu, lagi setahun, saya akan letak jawatan. Saya kerja kerajaan, saya akan letak jawatan saya. Sebab dah tahu mati setahun, buat apa nak kerja lagi? Ada duit sikit dalam bank, habiskan je duit tu. Apa nak buat? Selesaikan urusan dengan manusia yang tak selesai. Balik kampung setiap minggu, peluk-peluk mak ayah kita, peluk anak kita. Duit, kalau ada duit dalam bank sikit-sikit tu, nikmatilah saki baki kehidupan dengan ibadah. Itu cara saya fikirlah. Mungkin saya salah. Tapi tak tahu. Masa terus berjalan. Sehinggalah kita masuk kepada masa yang dipanggil sebagai bulan takhir. Bila sebut tahun takhir bermaksud, itulah Ramadan takhir, Syawal takhir, Zulqa'dah takhir dan sebagainya. Tapi tak sedar kan kita mati bila? Masa tu akan terus berjalan sehinggalah masuk kepada masa yang dipanggil sebagai bulan terakhir. Bermaksud 30 hari terakhir kita hidup. Kalaulah kita tahu nak mati tu lagi sebulan, kita takkan sia-siakan setiap nombor dalam kalender tu. 1, 2, 3, 4, 5. Takkan sia-siakan. Mesti penuh dengan ibadah. Tapi tak ada siapa tahu dia mati lagi sebulan. Maka masa tadi berjalan sehinggalah masuk kepada minggu terakhir. Bermaksud orang ni ada lagi 1 Isnin, 1 Selasa, 1 Rabu, 1 Khamis, 1 Jumaat, 1 Sabtu, 1 Ahad. Tak tahu which come first. Tapi itulah perjalanan dia. Dia pun buat kerja macam biasa, pergi Genting sebagainya. Tanpa dia sedar, masa tu berjalan. Sehinggalah masuk kepada hari terakhir. Mungkin hari Selasa,
Mungkin hari Rabu, tak tahu. Tapi hari terakhir bermaksud 24 jam yang terakhir untuk dia hidup. Kiranya jam dinding tu 2 kali pusing, habis. 2 kali pusing habis. 1.12, 12, 1.12 habis. Tapi tak sedar. Masa berjalan sehinggalah masuk kepada jam yang terakhir. Jam yang terakhir. Maksudnya, lagi jarum panjang tu pusing lagi sekali, habis umur dia. Terus sekalian, jadi umur ni misteri di sisi Allah. Tapi Nabi sebut, ada beberapa amalan yang Allah Ta'ala akan panjangkan usia. Bila buka syarah hadis, maksud dia ialah Allah Ta'ala akan melimpahkan keberkatan umur dan hidup dia. Dia memang umur dia banyak tu juga. Tapi Allah Ta'ala akan melimpahkan keberkatan umur. Allah akan bagi inayah pada dia. Supaya dia buat benda yang betul je. Tak buat benda salah. Saya bagi contoh. Hadis Nabi SAW pasal, saya dah baca hadis, saya baca lagi sekali. Pasal hari Jumaat. Hari ni apa? Hari Senin. Ni cerita 3 hari lepas. Man irtasala yaumal Jum'ah. Siapa yang mandi pada hari Jumaat. Mandi wajib atau mandi sunat. Tapi mandilah untuk hari Jumaat. Wa bakkara wa btakara. Kemudian dia datang masjid awal untuk solat Jumaat. Wa masya walam yarkab. Dan dia datang masjid awal tu jalan kaki. Bukan naik motor. Alah, rumah depan ni jalan kaki je lah. Jalan kaki pergi masjid. Yang ketiga, yang keempat, wadana minal imam. Dia bangun pagi, mandi tadi, datang awal dan jalan kaki, dia ambil tempat yang paling dekat dengan imam baca khutbah. Kat sini kot. Mungkin ni lah, benda ni hot seat, tak semua orang dapat peluang ni. Mungkin 2 saf pertama barangkali, wallahualam, tapi dekat dengan imam. Wastama'a wa ansata, dan dia dengar khutbah sampai habis, tak cakap tak apa, dia dengar khutbah sampai habis. Okay, orang ni kita nampak cerita dia pendek je kan. Dia pergi masjid pukul 12. Tak lawa sangat pukul 12. Tapi dia buat semua benda tu. Pagi tadi mandi, datang pukul 12, jalan kaki, duduk depan, dengar sampai habis, balik. Okey, apa yang dia dapat dengan tempoh 2 jam? Sebab 12 sampai 2. Pukul 2 habis main Jumaat. 2 jam je. Okey, pada jam kat tangan dia, dia telah habiskan usia dia 2 jam. Okey. Tapi apa yang lebih pada dia? Hadis tersebut, kana lahu bikulli khutwatin, sebenarnya Allah Ta'ala telah beri dia pahala berdasarkan bilangan langkah yang dia ambil. Kalau rumah depan ni, saya rasa 100 langkah kot. Mungkin nak sampai kat pintu masjid ni, mungkin 100 langkah. So dikira berdasarkan setiap 1 langkah. 1 langkah untuk orang yang kita sebut tadi, Allah berikan dia pahala setahun puasa dan qiyam. Setahun tau satu langkah. Kalau 100 tahun. Dia cuma gunakan masa 2 jam. Tapi 2 jam dia itu bersamaan dengan puasa 100 tahun setiap siang. Subuh, maghrib, puasa straight 100 tahun. Dan malamnya, qiyam, isyak, subuh 100 tahun. Siapa? Saya tak boleh buat macam tu. Pertama, usia kita pendek, tak macam tu. Yang kedua, kalau usia saya panjang pun takkanlah saya tak ada rehat langsung. Tapi kerana dia berikan 2 jam tadi kepada Allah, itu pahala dia. Itu maksudnya bila Allah Ta'ala nak panjangkan usia, dia hidup pendek usia yang ada, tetapi pengisian usia dia, ya Allah. Contoh terakhir yang ekstrim. Hadis yang sama, cuba tuan-tuan pakai di Masjidil Haram. Sebab tu bila saya bawa orang pergi umrah kan, kalau saya pergi saya bawa orang ke, saya kempen, kamu kat Malaysia pergi sembahyang Jumaat pukul 12, sejam sebelum imam. Takkan kat Mekah pun sama juga. Sebab kat Mekah lagi hot seat. Kalau COVID, imam memang tak duduk dekat depan. Tak duduk kat Makam Ibrahim. Dia akan duduk kat belakang tu. Kan? Antara Hajar Aswad dengan sebelahnya. Yang kosong tu lah. Kalau tuan-tuan tengok, bila solat, ada satu rukun yang kosong. Kenapa kosong? Sebab itu imam kat situ. Imam kat belakang. Fik solat, jemaah, kalau semua orang menghadap arah yang sama, imam kena kat depan. Tapi kalau arah tak sama macam dekat Kaabah, boleh imam tu kat mana-mana je. Sebab itulah di Masjidil Haram, imam dekat belakang. Bawah bumbung ada macam warna emas tu kan. Situlah imam. Tuan-tuan tahu tak, berapa orang je dapat tempat tu? Berapa orang saja yang boleh dapat duduk dekat rukun Hajar Aswad dengan rukun sebelah tu, sebab nak dekat dengan imam Masjidil Haram. Very, very hot seat. Pukul 8 pagi dah ada orang dah. Duduk kat situ nak tunggu pukul 12. Sebab kat sana Zuhur pukul 12 lebih kan. Dia duduk 4 jam dia nak dapatkan hadis tadi. Sebab
Dia kata saya ni orang Malaysia, tapi saya tak, jarang, biasa orang India biasa. Saya tak nampak sangat orang Malaysia. Bukan tak ada, ada. Tapi kita kan, lepas subuh, pukul 5.30, pukul 6.30 habis mengaji, makan pukul 7 lebih, nak pergi masjid pukul 8 tu, tak semua orang ada iman sekuat tu. Dia pergi pukul 8 pagi, nak dapatkan tempat yang hadis saya sebut. Nak duduk satu line dengan imam, dekat dengan imam, dengan khutbah. Terus sekalian, pahala dia, sebab tuan-tuan ambil hotel yang paling dekat Mekah Tower tu, dekat Abroch. Itu pun saya rasa 200 langkah baru sampai ke dalam. Sebab kena turun jalan, lagi letak selipar, pusing masuk, pusing-pusing. Jauh lah, memang jauh. Nak sampai tempat sembahyang tu jauh sangat. Katalah 100 langkah je nak sampai ke tu, tapi mustahil. Pahalanya sama, 100 tahun puasa dan qiyam. Tapi di Al-Haram, berapa kali ganda? 100,000. So, tuan-tuan tengok berapa umur dia. Dia hanya berikan kepada Allah 4 jam je. 8, 9, 10, 11, 12. Dia cuma korbankan 4 jam dia. 8 pagi hari Jumaat di Masjidil Haram, sampai pukul 12, sampai pukul 1 lah. 5 jam. Tapi 5 jam dia, macam dia hidup selama 100 tahun kali 100,000. Saya tak tahu nak kira macam mana. Berapa Saya tak pandai math. 100 kali 100,000. 10 juta. 10 juta tahun. 5 jam beri pada Allah. Beri kat Allah 5 jam. 8 pagi, yalah kan kita pergi umrah, dapat sekali Jumaat dari dekat, sebab sekarang umrah 10 hari je kan. 5 Madinah, 5 Mekah. So tuan-tuan akan dapat sembahyang Jumaat sekali je. Betul? Sekali je, sama ada Mekah atau Madinah. Betul? 2 kali. Saya pun dah lupa tak ingat, sebab sekarang 10 hari je kan. Katalah dapat kat Mekah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, 5 jam yang diberikan kepada Allah. Sebab kita kat Malaysia ni mungkin malas nak pergi awal. Jadi kita kata dengan diri sendiri, tak apalah, saya pergi ke sana sekali je kot. So dia pun lepas sarapan, dia balik mandi kejap. Sebab nak dapat pahala Jumaat tadi, dia mandi, mungkin pagi mandi. Datang dekat Masjidil Haram, duduk dekat rukun tu sebab nak sama dengan imam, nak ambil hadis tadi. Maka dia pada hari itu seperti telah puasa dan qiyam selama 10 juta tahun. Ya Allah. Ini maksud hadis tadi. Jadi orang yang Allah Ta'ala nak panjangkan usia dia, Allah akan bagi inayah, akan bagi dia dorongan untuk dia ambil hadis-hadis macam ni. Subhanallah. Saya pelik. Kadang-kadang saya bagi motivasi, tapi yelah, tak semua orang rasa nak buat. Saya kata dengan jemaah, kita memang pergi masjid kat Malaysia pukul 12. Takkanlah nak sampai kat Masjidil Haram pukul 12. Apalah salahnya satu hari je dalam kita pergi umrah, mungkin setahun sekali kot, tuan-tuan semua kaya, ataupun 10 tahun sekali. Takkanlah 10 tahun sekali, tak boleh. Tak boleh keluar rumah pukul 8 pagi, duduk dekat situ sampai pukul 2 semata-mata untuk dapatkan hadis ni. Tapi tuan-tuan sekalian, ianya hidayah Allah. Kalau Allah Ta'ala tak gerakkan, memang kita tak heran dengan orang Allah. Tapi orang yang duduk dekat situ ialah orang-orang yang ternyata Allah telah pilih mereka. Pertama, mereka terpilih untuk jadi Duyufur Rahman, tetamu Allah, dapat masuk tanah haram, umrah. Yang kedua, mereka terpilih untuk ada rasa macam tu, perasaan mengambil peluang tawaran Allah yang sangat-sangat besar. Jadi kalau tuan-tuan pergi umrah, ingat bila sampai, kalau dapatlah sembahyang Jumaat dekat sana, janganlah jadi orang biasa. Janganlah jadi orang biasa yang pergi sembahyang pukul 11. Pergilah seawal-awal aja. Bagi saya, pengalaman saya, dekat Masjidil Haram dengan Masjid Nabawi, Masjid Nabawi lagi susah nak sembahyang awal. Masjidil Haram macam senang sikit. Tapi Masjid Nabawi susah betul nak dapat kan, sebab imam dia akan khutbah dekat mana? Dekat Raudah. Jadi kita tak boleh masuk. Memang dia akan blok hari Jumaat tu. Raudah tu hanya sembahyang untuk siapa? Untuk imam-imam dan petugas Masjid Nabawi sahaja. Kita duduk kat belakang skrin, belakang penghadang. Tak kisahlah. Tapi nak juga dapat dekat dengan imam. So peluang yang ada hanya ada di Masjidil Haram. Kalau tuan-tuan nak betul-betul dekat dengan imam. Jadi Nabawi memang agak jauh sikit. Baik. Itu pahala dunia. Sama juga hadis yang kedua. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man barra walidayhi tuba lahu. Siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka dia beruntung, iaitulah zadallahu lahu fi umrih. Allah Ta'ala akan menambah usia dia. Ajalnya sama je, tapi usia ataupun nilai umurnya
akan Allah tambah lagi. Umurnya pendek, tapi rezekinya macam kerja 1000 tahun. Sebab untung besar berniaga, tu maksudnya. Ataupun dia tu bukanlah orang yang rajin sangat pergi masjid setiap kali itu qiyam, tidak. Tapi dia dapat hidayah, inayah Allah untuk beramal pada masa-masa yang istimewa. Wallahu alam. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua, pahala akhirat. Tadi dunia dapat, akhirat pun dapat. Apa dia? Dalam Jami' Tirmizi dari Ibnu Umar, anna rajulan atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Seorang lelaki dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Inni aznabtu zamban aziman ya Rasulullah. Aku ni ada dosa yang sangat besar. Adakah aku boleh bertaubat ya Rasulullah? Dia tak cakap. Hadis ni tak sebut apa dosa tersebut. Dia tak cakap. Dan memang Nabi pun pernah marah orang yang mengaku dosa besar kat Nabi. Sebab kalau dah mengaku, kena hukum. So dia tak cakap lah. Dia cakap. Maka dia kata apa? Nabi tanya dia balik. Faqala Rasulullah SAW. Nabi tanya dia balik. Hal laka min ummin. Okey, sekarang kamu ada mak tak? Dia kata tak ada mak. Maka Nabi tanya soalan kedua. Hal laka min khalah. Kamu ada adik-beradik mak tak? Makcik-makcik. Dia kata ada. Pergi buat baik. Makna itu sekalian. Bila buat baik pada ibu ni dan orang-orang yang macam ibu kita ni, ataupun ibu lah especially, dia akan menghapuskan dosa dunia. Walaupun dosa tu sangat-sangat berat. Dosa besar kena taubat. Tapi dosa ini di dunia ini, Allah Ta'ala akan hapuskan dengan asbab kita buat baik kepada mak ayah kita. Contoh tengok orang tua ni, lagi lagi senang nak hiburkan. Orang muda yang pening nak hiburkan. Tapi orang muda kena ada vape lah, kena ada drama pun dia gembira. Tapi orang tua tak kan. Orang tua lagi senang nak hiburkan dia. Cukuplah tuan-tuan jumpa dia sekejap, 2 jam, dia dah happy sampai 3 minggu, 4 minggu dia happy. Bawa mak kita makan ikan seekor, dia punya gembira tu 3 bulan. Itu pengalaman saya lah. Orang tua senang nak hiburkan, macam budak kecil lah. Lagi tua, lagi baby. Baby kan senang nak hiburkan. Dia nangis, bagi susu 1 botol, diam dia. Sama dengan orang tua. Dia tak nak benda yang komplek-komplek dah. Dia nak benda yang simple aja tapi bermakna. Yang meaningful pada dia. Sebab tuan-tuan sekalian, sebenarnya semakin tua seorang ibu ayah, semakin senang kita nak menggembirakan dia. Tapi dalam masa yang sama, senang juga untuk kita guris hati dia. Itulah masalahnya pula. Okey, baik. Yang kedua, apa balasan akhirat untuk anak yang baik ni? Akan dimasukkan ke syurga Allah seperti mana hadis dalam Sunan An-Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannah fasami'tu qira'ah. Kata Nabi, aku masuk syurga, aku dengar ada orang baca Quran. Ada satu bacaan dalam syurga. Aku tanyalah, man hadha, siapa tu? Maka dijawab, Harithah bin Nu'man. Pembaca Quran tu Harithah bin Nu'man. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalikumul birru wa kana barran bi ummih. Kata Nabi, demikian berbaktilah kepada mak ayah. Sesungguhnya Harithah itu orang yang berbakti kepada ibunya. Ada syurga untuk dia. Juga hadis yang menumpukan ancaman. Hadis ini sangat berat tuan-tuan sekalian. Raghima anfuh, summa raghima anfuh, summa raghima anfuh. Raghima anfuh ni ialah hidung tercabut jatuh kat tanah. Maknanya hina sangatlah. Hina sangat. Okey? Raghima anfuh ni, anfun hidung. Raghima tu apa nama? Hidung kita ni sama ada kita jatuh ataupun dia tercabut jatuh kat mana, hina sangat. Kata Nabi, sehina-hinanya, secelaka-celakanya, 3 kali Nabi ulang. Kata Nabi SAW, siapa orang ni? Man adraka abawaihi indal kibar ahaduhuma aw kilahuma. Iaitulah orang yang sempat jumpa mak ayah dia, sama ada seorang ataupun dua-dua. Falam yadkhulil jannah, tapi dia tak masuk syurga. Maksudnya ladang amal terbentang pada dia. Ada mak ada ayah, tapi benda tu tak menjadikan sebab untuk dia masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi sungguh tu sekali. Saya tak tahulah, tapi saya yakin semua mak ayah sama. Mak ayah ni ialah orang yang tak henti-henti mendoakan anak. Saya rasa kita semua sama dalam bab tu. Mak ayah, orang tua ni ialah insan, satu-satunya insan yang takkan berhenti mendoakan kita.
Kita ada isteri. Isteri kita belum tentu boleh lawan mak kita. Isteri saya yakin dia takkan boleh lawan mak saya dari sudut doa. Tapi mak saya kat Melaka tu, saya rasa asal telefonnya doa. Asal telefonnya doa. Doa kat saya, untuk saya cakap dalam telefon. Lepas tu kan dia cakap dengan saya semalam mak doa. Mak macam tu. Ayah pun sama. Takkan ada pasangan kita yang boleh lawan mak kita punya doa. Kerajinan dan kesungguhan berdoa. Sebab saya sebut tadi apa? Mak ayah ni walaupun kita dah besar dah jadi panglima sekalipun, dia tetap menganggap anaknya budak kecil yang perlu didoakan, yang perlu dimanjakan, yang perlu dibebel, yang perlu dimasakkan. Itu jiwa seorang mak ayah. Sebab kata Nabi, celaka sungguhlah orang yang ada mak ayah tapi dia masih lagi tak boleh masuk syurga dengan sebab tu. Pelik sangat. Pelik sangat. Baik. Kemudian dalam Musnad Ahmad sanadnya sahih, man adraka walidayhi aw ahaduhuma thumma dakhala an-nar ba'da dhalik fa'ab'adahu Allahu wa ashaqahu. Apa dia? Barang siapa yang sempat jumpa mak ayah seorang ataupun dua-dua tapi masuk neraka, bererti Allah telah menjauhkan dia dari rahmat dan menjadikannya celaka. Peliklah Pelik sangat. Ini sebagai penutup tu sekalian. Kita anak-anak di bandar ni, kita sangat-sangat suka mencantikkan rumah kita. Okey, kita berhenti untuk azan isyak sekejap. Sikit lagi. Uh, saya tidak pastilah. Saya pasti di sini semua anak yang soleh. Kadang-kadang kita, yelah, semua orang mencintai keselesaan. Bila sebut pasal rumah, akan ada dua elemen pengurusan. Pertama sekali, kita nak pastikan rumah kita layak diduduki. Maknanya selamat dan cukuplah benda-bendanya. Yang kedua, cantik. Maknanya lebih sikit pada keperluan. Tapi tidak ramai anak-anak pada hari ini yang memikirkan dua perkara ini untuk rumah mak ayahnya di kampung. Walaupun dia membesar kat rumah tu. Adakah mak dia tidur panas tengah hari pun dia tak fikir. Tapi rumah dia penuh aircon. Pasang aircon tak ada masalah. Tapi cuba kita fikir sekejap. Macam mana mak kita, ayah kita tidur tengah hari? Panas tak? Yang kedua, tilam. Tilam kita kan mahal, 6,000, 7,000. Jadi untuk badan orang tua yang tak kuat macam kita tu, layak ke tilam yang dah dia pakai 30 tahun tu kekal digunakan? Jadi ada banyak benda sebenarnya. Sebab tu ada hadis tadi. Maknanya peliknya kalau mak masih hidup, ayah masih hidup, itu ialah ladang amal yang cukup-cukup besar. Takkanlah tak boleh menjadi sebab untuk hantar kita kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah kita kalau buka peti ais, bersusun makanan, air sedap-sedap semua. Memanglah orang tua dia tak nak benda-benda tu. Tapi apalah salahnya kita bawa mak kita, pimpin tangan dia pergi pasar, mak ambil lah apa nak ambil, ambil lah apa. Bukan habis 1,000 pun. Kan? Orang tua makan apa je? Orang tua makan apa je? Ikan 4-5 ekor, saya rasa itu je kot, ayam sikit. Tapi perasaan dia bila anak dia bawa dia pergi pasar, pegang tangan, ataupun bagi mak ambil 500 beli apa-apa. Lain daripada anak yang back-in-back ini. Lain. Dan dia sebenarnya nak moment. Mak ayah nak moment tu. Bukan nak duit, nak moment. Dan kalau boleh biarlah mak ayah kita tu dapat beribadah dengan selesa, tidur selesa. Sebab mak saya kan, ayah saya sama dengan tuan-tuan semua, duit yang kita bagi tu dia akan bagi kita balik kepada cucu-cucu dia. Dia tak nak duit-duit tu sebenarnya. Jadi apalah salahnya tu sekalian, kita sibukkan otak kita berfikir tentang agak-agaknya mak saya ke kampung tu panas kot tengah hari, tidur tak ada aircon. Kok tangga tu kasar, bilik air tak cantik. Biarlah dia menghabiskan saki baki usia dia merasa nikmatnya rezeki yang Allah bagi tu melalui peluh anak dia. Sebagaimana dia dah menitikkan peluh, susu, darah untuk besarkan kita di rumah tersebut. Itu sedikit nasihat untuk diri saya sendiri sebenarnya. Tuan-tuan sekalian, jadi yang masih ada mak ayah, itulah sebab untuk ke syurga sebenarnya. Jangan sampai menjadikan kita ahli neraka Allah yang membiarkan anak mak kita sedih kat kampung, ayah kita sedih. Ada anak macam tak ada anak, ada anak tapi macam tak ada anak. Tak tanya khabar, tak balik kampung, tak ada apa, macam tak ada, tak ada anak. Macam itulah. Jadi sekalian, semoga kita dapat jadi anak-anak yang dimaksudkan oleh Nabi SAW tadi sebagai ahli-ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja dapat dikongsikan pada malam ini. Tajuknya memang tegas sikit.
sebelum kita nak didik anak kita yang kecil tu sayang kita, penulis mendahulukan cerita tadi. Maknanya awak kena faham dulu. Awak kena jadi anak yang soleh dulu pada mak ayah kat kampung tu. Biar anak kecil kita lihat kita buat benda tu, baru dia akan tiru kita. Tapi kalau tak ada contoh, kita sibuk sangat dengan kerja kita, sibuk sangat dengan rumah kita nak cantikkan, anak kita tak nampak model seorang anak yang baik. Dan dia akan buat benda yang sama kepada kita nanti. Waliyazubillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.